Insan. Dari sudut epistemologi, insan bermakna harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Terdapat 4 fahaman utama asal-usul insan. Yang pertama adalah tradisi barat, yang kedua adalah tradisi timur, kemudian fizikal dan spiritual. Akhir sekali adalah konsep keinsanan berdasarkan Jerry. Antara fahaman utama konsep keinsanan adalah yang pertama dari segi falsafah barat. Terbagi pada dua, iaitu zaman pertengahan dan juga zaman moden. Untuk zaman pertengahan, mereka berlandaskan kepada agama Kristen dan percayai bahawa makhluk Tuhan itu perlu patuh dengan Tuhan. Zaman moden pula, mereka tidak mempunyai sebarang paduan hidup dan mereka perlu mencari kehidupan mereka sendiri. Bagi falsafah Islam pula terbagi pada 3. Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah menjaga hubungan dengan manusia dan juga alam. Lepas tu kita sebagai hamba perlu mentaati segala peraturan Allah dan kita sebagai khalifah perlu melaksanakan segala tanggungjawab dan amanah yang diberi. Bagi tamadun India pula, mereka berlandaskan pada agama Hindu, iaitu mempercayai bahawa roh bergabung dengan Brahmin. Dan mereka mengamalkan konsep kelahiran semula, iaitu bagi mencapai moksha. Akhir sekali adalah tamadun Cina. Mereka menggunakan konsep Buddhisme, iaitu konsep self ataupun konsep sendiri tidak wujud. Mereka perlu mencari cara untuk membebaskan diri pada masalah dengan cara bertindak mengikut realiti. Dan mereka tidak berlandaskan kepada agama ataupun wahyu. Dan akhir sekali mereka perlu menghormati dan menjaga alam sekeliling mereka. Hakikat kejadian insan adalah berlaku apabila fizikal ataupun jasad digabungkan dengan spiritual, iaitu roh, menjadikan seseorang insan, iaitu manusia. Manusia memerlukan 3 komponen untuk mengisi kehidupan mereka, iaitu hati, akal dan juga nafsu. Hakikat daripada kejadian insan, terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada berbagai aspek, iaitu keagamaan dan juga falsafah, dan menyebabkan kewujudnya dualisme. Dualisme bermaksud suatu keadaan di mana terdapat perbezaan di antara keagamaan dan falsafah yang mempunyai 2 prinsip yang berbeza dan bertentangan. Apabila kita sebut tentang konsep insan sejahtera dalam perlembagaan insan Jerry, ialah potensi manusia itu dan perkembangan psikologi manusia itu sendiri. Dan apabila kita sebut tentang Jerry, apakah itu Jerry? Jerry ialah jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jasmani ialah satu unsur yang berkenaan dengan jasad dan tubuh badan ataupun dipanggil fizikal. Jasmani ialah pergerakan tubuh badan atau fizikal seperti pergerakan otot dan sendi. Emosi ialah satu perasaan yang kuat atau reaksi terhadap seseorang dan sesuatu. Emosi ini dapat dizahirkan apabila kita berasa senang ataupun marah terhadap seseorang ataupun sesuatu dan sebagainya. Contoh emosi seperti malu, marah, sedih, kecewa dan banyak lagi. Rohani boleh dikatakan sebagai batin yang berkaitan dengan jiwa dan rohaniah. Kerohanian adalah berkaitan dengan jiwa seseorang itu yang melibatkan diri dengan Tuhan. Menurut Al-Ghazali, roh adalah aspek yang halus yang merasai dan mengetahui. Intelek dari Kamus Dewan edisi keempat memberi maksud kemampuan dan daya berfikir dan memahami. Istilah intelek ini berasal dari bahasa Inggeris iaitu intelek, cuma ejaannya yang berbeza, yang memberi maksud proses pemikiran, proses kognitif, daya menghubungkan, kemampuan menilai dan kemampuan berfikir. Kami telah mengadakan sesi temu ramah mengenai isu semasa berkaitan dengan konsep insan. Minat kan? Minat. Mestilah minat kalau bapa yang bawa. Confident. Berdasarkan video tadi, apakah first impression awak tentang video tu? Boleh awak berikan pendapat dan
Adakah awak rasa perangai seperti ini common pada zaman sekarang? Okey, kalau untuk menjawab perasaan, jadi untuk first impression sedikit terkejut. Sebenarnya ni situasi pertama yang saya alami, yang saya nampak depan mata terjadi dekat public macam tu. Ini majlis yang besar and depan kau tu semuanya bukan calon-calon orang. Sangat terkenal dan berpendidikan kat Malaysia. Lepas tu macam tak sesuai dah, and kau tak patut pun buat perangai yang macam kerek macam semua macam tu lah. Jadi bagi pendapat saya, untuk zaman sekarang, untuk youngsters lah, orang-orang muda, sebenarnya perkara tu agak common berlaku. Tapi seperti yang saya cakap, saya pernah tengok kat public lah, selalunya dengan antara kawan ataupun macam skop yang lebih kecil, kawasan yang lebih kecil. Apa yang aku tengok pendapat aku, budak-budak sekarang memang macam tu. Kalau saya tak common lah. Tapi kalau bagi pihak peserta tersebut, mungkin bagi dia common, dia dah biasa buat benda tu. So dia tak ada rasa macam tak salah buat benda ni. Okay, untuk soalan yang kedua, apakah faktor yang awak rasa terjadinya perangai seperti ini? Saya rasa faktor utama adalah environment, surrounding. Ini boleh jadi mungkin cara didikan ibu bapa, boleh jadi kalau dia biasa dengan contohnya rakan-rakan setempat, rakan-rakan belajar ke. Sebab surrounding ni antara faktor utama untuk kemenjadian seseorang individu. Punca dia maybe sebab kebiasaan. Maybe dekat rumah pun dia dah biasa buat macam tu. Lepas tu maybe parents dia tak tegur ke, kita tak tahu kan. Aku macam bagi mahu jawapan dekat bahagian pendidikan lah kat sekolah. Tak terapkan benda-benda macam cara kau nak belajar communication, untuk bercakap kat depan orang ramai, sikap kau macam mana, attitude kau. Okay, untuk soalan terakhir lah, berdasarkan daripada apa yang awak rasa tentang punca dia, macam manakah cara kita nak mengatasi perangai dia untuk mengelakkan daripada benda ni berlaku lagi? Jadi kerajaan, sekolah mainkan peranan yang penting lah dalam kita nak bagi dia didikan, macam mana kita expose dia dengan aktiviti-aktiviti yang sekolah berikan untuk kemenjadian pelajar. So kalau dari segi sekolah tu, gurulah yang memainkan peranan. Contohnya macam pendidikan civic. Pendidikan civic tu kat sekolah, bagi saya dia macam subjek yang sangat minor kat sekolah. Padahal itu ialah subjek yang bagi saya untuk pendidikan awal kanak-kanak sangat penting. Sebab dia mengajar tentang common sense, tentang adab. Macam pihak sekolah ke menerapkan kebaikan-kebaikan dalam pendidikan agama tu kat dalam diri murid-murid, student. Sebab yelah, kalau tak kat sekolah mana lagi, kau nak tunggu dah besar, susah nak tentu. And benda tu sebenarnya kan pegangan hidup kita. Sebab ada agama jugalah kita jadi manusia yang berdisiplin.